والتزكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Mana syahadan ini suatu perkara yang lain pula. Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, haram berbuka puasa. Haram berbuka puasa bagi yang syak akan masuk matahari, kerana yang asal itu siang jua. Tetapi jika zon ia akan masuk matahari dengan ijtihad, dengan wirid atau dengan suatu kepandaian atau dengan kukuk hayam yang telah tercuba atau barang sebagainya, atau dengan mendengar bang seorang yang adin lagi arif, atau dengan khabar seorang adin akan masuk matahari dengan dilihatnya, maka haruslah ia berbuka puasa. Tu maka tu baru jawab jika. Maka tu. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, haram berbuka puasa. Haram pula dah. Asalnya buka puasa ni wajib. Tak boleh kita duk buka hubung puasa gitu. Haram hubung. Malaikat bagi Nabi ya. Khususiat bagi Nabi ya. Dia boleh buka, dia boleh puasa terus tak buka. Kita umat ni kena buka, wajib kena buka. Nak puasa hubung tu tak boleh. Maka dia kata haram buka puasa. Haram kat mana pula? Haram tu tak luk. Kata haram buka tu bagi orang yang syak, orang yang ragu-ragu hati. Tapi bila sebut kata syak ni, syak teka mana? Kalau pukul 12 siang hari ya tak syak, hak tu yakin kata tak masuk lagi, hak tu sangat terharam, hak tu tak kena kecek dah. Syak tu yakni syak pada akhir hari, kena buat gitu. Syak pada akhir hari. Akhir hari dah, di dekat-dekat gelap tu, pukul 6 dah. Masalah pukul 6 petang tu akhir hari dah. Maka teka tu ya syak.
Dia kata ragu-ragu hati. Syok gopo? Syok akan masuk. Syok ialah yang orang yang syok ia. Syok akan masuk matahari. Syok akan lenyap matahari. Maksud masuk ni lenyap matahari. Kerana bila kata masuk, kadang-kadang baru masuk. Masuk sekerat. Hak tu tak buat iktibar. Maksud dengan matahari ni kena gurub. Kena gurub, bukan sekadar masuk gitu tak. Kena lenyap. Syok akan lenyap matahari daripada kaki langit. Matahari jatuh dah dak. Jatuh dak lagi. Pukul ni tu. Kalau pukul 12 ni dia tak ada dah. Hak ni cerak. Ada lagi orang matahari jatuh dak lagi. Hak tu tak syok. Syok pada akhir hari. Matahari jatuh dak lagi kata. Nak buka tak buka. Nak harai buka ketika tu. Harai buka ketika tu. Sebab apa kata haram? Ilat pada haram. Itu dia. Ya kalau pergi buka juga dalam hatu. Lagu mana? Batal puasa dah. Batal puasa. Kerana ni kira-kira mari ilat mana? Ilat sewaktu masuk. Ilat bagi sewaktu masuk. Kena takdir lagu mana? Betul kerana tu. Yakni maka jika berbuka ia. Maka jika berbuka ia dalam keadaan syok itu. Jika berbuka ia dalam keadaan syok itu, nascaya batallah puasanya. Nascaya batallah puasanya. Kerana ilat pada batal. Bukan ilat pada harai dah. Harai tu sebab syok. Tu dia. Kerana syok. Tu dia. Jadi kalau dia buka juga batal puasa dia. Duk kaca bismillahirrahmanirrahim makan juga. Sebab tu kena bercerak masalah buka puasa ni. Kena nyata molek. Kerana yang asal batal tu sebab apa? Kerana yang asal, kerana bermula yang asal itu. Asal pada buka puasa tu. Asal pada buka puasa tu ialah siang jua. Kalau kira ialah siang hari jua. Khabar. Siang hari je tu. Apa mana siang jua? Yakni masih dalam siang hari lagi. Yakni masih dalam siang hari lagi. Duduklah siang hari lagi. Cuba kita learning kita dalam siang hari. Lepas tu kita pergi sapa pukul ni tu. Kita kata siaplah. Jatuh tak pergi matahari tu. Jatuh tak pergi matahari. Kira kot tak jatuh lagi. Sebab asal kita duduknya siang hari. Itu asal kita duduk siang hari. Apabila kita syok, jatuh ke tak jatuh lagi ni. Kira kot asalnya tak jatuh. Kerana kita duduk mari ni, cerah mari. Kita cerah mari dulu. Sebab itulah asalnya siang hari. Kalau kita pergi buka juga batal puasa kita. Kena qada sehari. Nampak tu dah. Tu masalah syok. Tetapi sungguh pun kita kata sungguh pun haram berbuka puasa bagi orang yang syok. Tapi istidrak pada haram. Haram buka puasa bagi yang syok. Sungguh pun syok orang syok tu haram. Tapi kalau dia tu lagu mana? Singal kaligunya. Tetapi jika zon ia seorang, ia zon, ia hak saat ni syok tu. Syok ni 50-50. Waweh hati dia panggil. Hak ni zon ni apa panggil berat sengko. Jika berat sengko, ia jadi sengko mari, jadi berat lek jadi. Teruk berat lek jadi. Tu orang panggil berat lek tak jadi tu orang panggil wahai. Apa boleh? Berat lek jadi tu orang panggil Lepas tu lek ringgit tak jadi tu panggil wahai. Tengok tu. Tu berat lek jadi tu. Tu dia. Tu orang panggil lek tak jadi tu panggil wahai. Tu dia timai tu lo.
Tetapi jika zon ia berat sengkok, ia seorang, ya zon akan masuk matahari. Ya zai wasa i wasa masuk dah. Hak sat ni i masuk dak gi hak sat ni hak ni tak leh, hak ni i wasa masuk dah. Wasa jatuh dah, rasa jatuh dah. Jazan. Tapi zon pun bukan dok perasa tu. Ya zon tu dengan ijtihad, dia kena kai. Dengan ni takluk kepada zon. Zon tu dengan ijtihad. Bukan kata wasa dah okey. Dak, dia kena kira. Zon tu dengan ijtihad. Takluk situ. Apa ijtihad? Buat keputusan diri. Buat keputusan diri. Tong tak sincai orang panggil tong apa nak kata tong tatsin tong pitrana tu dia kena ijtihad dah, kena tatsin, kena kira orang panggil buat keputusan diri, kena kira. Jazam ya ijtihad dulu. Bila ya ijtihad tengok ya paling kot tu paling ni rasa masuk dah. Z tu lepas pada ijtihad. Dia bukan semata-mata Z, ya ijtihad dulu. Lepas tu ya Z mari. Z tu dengan sebab ijtihad dia. So, lepas tu ijtihad lagu mana? Cara ijtihad dia tu. Ijtihad tu dengan wirid, dengan takluk pada ijtihad. Ijtihad tu dengan wirid. Ni cara orang bagi. Ijtihad dengan wirid ini dengan sebab tilik kepada wirid. Dengan wirid, dengan sebab tilik kepada wirid. Tulis lagi seperti biasanya dia baca Quran selepas asar. Dia baca Quran selepas asar 2 juzuk. Barulah masuk maghrib. Maka pada hari ini dia baca Quran 2 juzuk juga. Maka ijtihad iyo. Dengan zon masuk matahari. Tu dengan zon masuk matahari. Tu orang panggil ijtihad dengan wirid. Ni kita banding dengan Quran. Ala kulihat ikut wirid apa? Ya duk baca salawat ke masalah salawat dalailul khairat ke depannya juga. Baca salawat tu salawat ning. Lepas tu lepas pada asar tu ya baca Quran ni seju ni sejai boleh apa? Sejai lebih, sejai bagi orang masing-masing orang pula. Ya orang pasing baca cepat, baca sederhana. Dia tak sama pula. Payah agak tengok 2 juz biasanya dia baca Quran 2 juz. Dia wirid dia lagu tu mari dah. Tu. Nampak tu dah. Kalau bukan bulan Ramadan pun dia baca 2 juz tu masuk ngorek. Lepas ni masuk bulan Ramadan dia baca 2 juz juga. Baca 2 juz juga. Baca 2 juz. Tak orang tak bel lagi. Ngorek dah. Neng dia kata. Bismillah. Hak tu zon orang panggil. Zon masuk matahari dengan ijtihad dengan wirid. Boleh tu dah. Atau dengan suatu kepandaian atau kepada dengan wirid. Atau ijtihad tu dengan suatu kepandaian, suatu pekerjaan yang pandai. Suatu kepandaian, suatu pekerjaan yang ia pandai. Kerjaan yang ia pandai tu. Hak tak pandai tak lewat kira hak yang kepandaian. Kepandaian misalnya gapo suatu kepandaian yakni seperti jahit kain masalan buat gitu. Seperti jahit kain, ya jahit. Biasanya lepas asar ni jahit oleh selah.
Hai orang cepat-cepat weh. Setar ya. Kalau baju teluk belanga tu. Kalau jubah yang besar sikit teluk belanga, setar ya sebenarnya. Hei, tokai jahit baju ni setar je. Cuma dia tak ada dengan queue banyak je. Kita ni gano kena nanti queue lama sebab ya orang banyak orang queue je. Padahal setar je kalau jawab. Gerung kepandaian dia. Jahit kai. Maka dia kira lepas pada asal ni biasanya boleh selah. Lepas tu dia jahit boleh selah tengok masuk dah ngorek ni. Nanti kepandaian dia. Yang kira tak panas seperti kita ni. Tak suka hari ni jadi wasa derah tu. Duk macam tak kira. Dia kira kepandaian dia. Jaga tu. Lepas tu kiaslah hak lain-lain lagi. Suatu kepandaian. Lepas tu hak lain-lain lagi pun kijak tu. Habis itu misalnya motong tapi orang tak motong betul. Takdir kata motong. Lepas pada tu banyak ke beli apa? Tu. Boleh banyak mana dalam masa tu. Lepas asal lepas tu kalau yang motong takdir kata getah tu baik macam tu. Dia boleh banyak mana. Ni kira ngorek. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, tak jawab lagi ni, jazan je baru. Atau dengan kukuk ayam, atau kepada dengan wirid, atau dengan kukuk ayam. Ijtihad tu dengan sebab kukuk ayam. Ayam dia kukuk gak lep petang weh. Ya kukuk pagi, kukuk petang. Ada ayam pasal tu, pasal kukuk petang tu. Ya ayam ni goliknya ya kukuk 2 kali je. Golik. Tapi jarang-jarang juga nak dengar ayam kukuk lep petang. Ada tak? Ada. Ya pagi golik ke ya kukuk pianu. Pia tahajud. Satu pun dua kukuk sekali. Tapi ya teka tu tak geger macam tu. Macam tu koda-koda ya. Lepas tu subuh tu pakak. Kalau orang dulu je perah ye tu boleh geger. Setiap kampung tu. Tu seorang ye. Ye dia kukuk subuh 2 kali. Lepas tu jarang-jarang lip petang tu nak kukuk. Ada juga setengah-tengah hayat orang apa sing hayat berjuru, hayat warak. Hayat apa sing jaga, hayat tuai dia tu tak guru misalnya. Hayat tu nak kukuk petang tu. Kukuk tanda ngorek. Pia tu ya kukuk, tapi mau kita ni tak ada hayat, golik ke burung dah. Burung kalau kita kata dengar dia gelak tu. Penuh dah. Burung penuh kok pong-pongnya, pong gapo. Misalnya kita kata dengan kukuk ayam dia kata yang telah tercuba, yang ni sifat kepada wirid, suatu kepandaian dan kukuk ayam. 3 sifat berlaku. Ya ijtihad dengan wirid. Wirid mana? Wirid yang telah tercuba. Yang telah tercuba, jadi yang sudah dicuba berkali-kali. Sudah dicuba berkali-kali, ya cuba dah, ya terada, ya teh tengok dah, betul lagu tu sungguh. Wirid dia tu. Atau suatu kepandaian, kalau jahit kain kau, hanya cuba dah, banyak kali dah. Lepas asal kau boleh satu lap baju, lagu tu dah. So ataupun hayat dia mau cuba tengok dah. Dia pergi kukuk ni pukul 9:30. Hayat moku ni tak lagi dah. Esok tengok 9:30 kukuk pula. Lusa tengok 9:30 kukuk pula. Orang cuba banyak kali dah hayat ni. Lepas tu kukuk. Tu ngorek. Kena cuba. Jangan tak cuba ni kok say. Hayat pun. Ya kukuk weh. Ingat burung dulu, burung kita tu, burung tutul tu hidup pera tu, dia kukuk dulu. Ngorek ya kukuk. Burung saya tu pera situ. Ngorek kukuk. Lepas tu kalau subuh ya kukuk, betul tahajud ya kukuk. Kukuk. Kalau ngorek ya kukuk. Burung. Kita cek nama Ramadan. Tu. Ingat lagi. Duk pera dulu. Duk gaduh dengan dia.
Masa tu belum nak naik mesin katanya. Masa dah setahun lebih kak. Lepas tu bila kita pera tu pakat nak pera, pok long pun mek mari seko ya. Rohing patelung pun seko, 3 ekor je tu. Ayub baru nak timur ya tu, Ayub baru nak timur pera burung lah. Macam ingat lagi lah tu. Jadi burung tu je kukuk weh. Ya masa je duduk perhati tengok. Maka kata dia atas suatu kepadanya, atau dengan kukuk ayam yang telah tercuba, atau barang sebagainya, atau pada wirid, atau pada dengan wirid, atau barang yang sepertinya sebagai wirid sampai ke akhir. Lain-lain lagi lah, ikut apa saja hak pasal kita jenis kita cuba tengok dah sampai masa tu boleh kita kira ijtihad. Burung masalah ikutlah apa saja. Habis itu atau dengan mendengar bang, ini atop kepada dengan ijtihad. Ni hak sat ni kita ijtihad, hak ni bukan masalah ijtihad ni. Ya atop ni dia bukan ijtihad, tapi orang panggil dengan sebab khabaran orang. Dengan sebab khabaran orang pula. Atau dia zai masuk matahari tu dengan mendengar, dengan sebab mendengar ia akan bang. Dia dengar bang. Ni kita duk ngamal hak ni dah. Kita duk ngamal hak ni, dengar akan bang. Tu dia. Berarti bang ni masuk dalam zon je weh, bukan yakin. Dengan seorang bang ni duk masuk dalam tahap zon je. Hak yakin sungguh kita nampak matahari sendiri jatuh. Hak tu yakin. Berarti dengan orang bang duk tahap Z ya. Tu. Malaikat bang disebar tu, sebar tu, ya bang tu yakin dah sebab ya bang tu gelak. Ya sebab tu jadi boleh puasa tak tahulah sebab apa. Sok-sok kalau masuk waktu ya dulu. Tapi ni kalau boleh puasa ya belakang, kalau ngorek. Orang lain bayar tak bayar lagi. Ni sebab ni. Waktu Allah kau yakin dah bayar. Dah sebab tu. Kata musannif rahimahullah taala, yakni dengan sebab mendengar akan bang azan, mendengar bang azan. Bang siapa? Bang bagi seorang. Itu pak. Dengar akan bang bagi seorang laki-laki. Moga tino ya tak nak bang. Seorang laki-laki yang adil, seorang yang adil, orang baiklah kita kira adil pada zahir tak pada. Kita duk ngaji dak adil ni, tak mesti kena duk periksa hak batin tu. Kira adil pada zahir. Orang berjuru, tok bila kita mudah kata mau kita lah ni, tok bila adil lah tu. Dengar bagi seorang yang adil. Lagi pula yang adil bukan adil saja, adil lagi arif, panggil sifat lagi pada orang adil tu. Orang adil lagi pula yang arif. Adil saja tak ya, dia tak reti waktu. Seperti kita ni tak pandai tengok waktu tu. Adil tu adil lah, tak lewat kira. Kena adil lagi arif. Arif ni jadi yang tahu akan waktu sembahyang. Yang tahu akan waktu sembahyang. Dia tahu waktu sembahyang. Dia pandai gamak kira. Lo ni orang panggil tengok takwing je. Pandai tengok takwing. Pandai tengok takwing je. Tengok. Tu. Seorang lagi tak nak tengok takwing, nak best macam. Adil betul adil hak tu dia kena hak pandai arif berarti. Adil lagi arif. Tu. Dengan suara datuk tu baik, lah tu. Datuk tu mana? Lagi arif. Kita dengar suara ya. Atau dengan khabar seorang adil, atau kepada atau mana atau kepada dengan tak ni dengan ijtihad tu, atau pada dengan ijtihad, yakni dia zonkan masuk matahari dengan khabar, dengan sebab cerita berita seorang oleh seorang yang adil, dengan sebab mengkhabar, mencerita oleh seorang yang adil. Ada orang mari royak, dia tak dengar baik tapi orang royak. Orang tu adil lah juga.
Tu. Ya royak gapo? Khobar oleh seorang ahli akan. Tu akan tu maf'ul bagi khobar. Khobar tu seorang tu fa'il. Mengkhabar oleh seorang yang adil, mengkhabar akan masuk matahari. Ada dia mau royak, hei matahari jatuh dah. Kita tengok dia, ya adil molek, ya royak kita. Nampak tu dah? Ya khabar. Ya khabar, ya royak. Khabar tu dengan dilihatnya, dengan takluk pada khabar. Tu. Khabar tu dengan dilihatnya, lihat akan matahari. Kalau dulu tak kena. Nyo seorang lah dah. Dengan sebab dilihat oleh seorang tu. Tu dia musyahadah sendiri. Dia tengok sendiri masuk matahari tu. Nampak tu dah. Faham tak? Dia tak kahwin nampak ni matahari atas. Tu orang panggil. Boleh? Geti? Habis itu dia meroyak. Kawan apa matahari jatuh dah ni. Boleh dah? Tu. Boleh dah puasa? Boleh dah. Jatuh dah tak ni? Jatuh dah. Dia nampak sendiri. Itu orang panggil musyahadah, muayyanah sendiri. Tu dengan dilihatnya. Tulis pada dilihatnya sikit tak apa. Ibarat tu wak kira mudah-mudah sikit betul dilihatnya. Yakni orang yang adil itu, yakni orang yang adil itu memberitahu bahawa ia sendiri melihat matahari jatuh. Ia sendiri melihat matahari jatuh. Habis itu maknanya jadi musyahadah sendiri dengan mata dia. Allahu Akbar. Tak jawab lagi ni weh. Tak jawab lagi. Kau dulu. Mako. Ni baru jawab jika. Masa Allah lepas maksud ni. Jika Z masuk matahari. Ya Z wasa masuk dah matahari ni. Jatuh dah matahari ni. Kecap dah. Ngorek dah. Wasa ngorek dah. Dengan sebab ijtihad dia ke apa. Ila akhiri. Maka harus. Bolehlah ia seorang boleh berbuka puasa. Harus dia berbuka puasa. Buka puasa dengan sebab zon masuk waktu itu. Buka puasa dengan sebab zon masuk waktu itu. Boleh ya buka puasa? Boleh ya tu? Boleh ya? Tu. Boleh ya buka. Supaya kita dengar orang betul lah. Tu. Maka kita dengar orang bang ni dia masuk dalam zon je. Zon masuk dah. Takdir kata orang bang tu bang salah. Dia kata, "Hai minta maaf salah." Kena qada kita. Sebab zon kita nyata salah. La ibrata bizanni al-bayyin khata'uh. Ada kaedah dia. Tak buat kira dengan zon yang nyata oleh salahnya. Bila kita khabar-khabar nyata salah, maka tak buat kira iktibar tu. Tak masuk lagi weh. Dia mau main lagi. Tu dia. Maka kutip merebih ke apa. Jangan main bab pun kena ingat. Kalau buka puasa, cerak sikit. Cerak sikit. Tu dia. Mula ihtiyat sikit, masuk sikit dulu. Ni dah cerah nampak tu. Siap lah. Nampak matahari tu. Nampak dah cerah lagi. Yang itu gaduh lagi kalau. Habis itu, maka ia kata, maka haruslah ia berbuka puasa. Sebab apa? Kata harus buka puasa. Tu. Harus buka puasa dengan sebab zon masuk tu. Kerana tersebut di dalam hadis. Ada sebut dalam hadis. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis sahih riwayat oleh Hakim. Riwayat oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dia. Tu. Hadis sahih Imam Hakim ni ya. Kitab Mustadrak Hakim ni ya rawi dia tu rawi Bukhari Muslim dah. Cuma hadis tu Imam Bukhari Muslim tak ambil masuk lagi kitab dia.
Cuma hadis tu rawi tu low. Kalau cik-cik rawi yang telah dibuat oleh Imam Bukhari. Rawi hak Imam Bukhari buat kira. Rawi hak Imam Muslim buat kira. Tapi hadis tu Imam Bukhari Muslim tak ada boleh lah sahih dia lagi. Maka Imam Hakim dia kutip bubuh lagi kitab dia semula. Nama Mustadrak ala Sahihai dia panggil. Maka kita tu sahih jugalah. Sahih juga. Sebab apa? Sebab rawi tu low. Dia nak kata tak sahih tak boleh sebab rawi ni juga rawi tu dengan hak Imam Bukhari guna tu. La Mustadrak Imam Hakim. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, jadi kadang sebut oleh hadis yang sahih bahwasanya tu badal pada hadis yang sahih bahwasanya tak rajaknya adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita ni tetap kala Nabi kita tu puasa, Nabi puasa, patut nak buka adalah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh akan seorang laki-laki. Nabi suruh seorang laki-laki. Suruh buat apa? Naik ke atas, supaya naik ke atas tempat yang tinggi. Suruh naik ke atas tempat yang tinggi. Tinggi daripada bumi. Tinggi sikit daripada bumi. Naik ke tempat tinggi sikit. Kita tengok sikit. Tu. Sebab apa? Suruh lagu tu ilak pada suruh. Suruh naik tu supaya dilihat oleh seorang laki-laki itu, dilihat akan masuk matahari. Nak wijata tu tengok, orang laki-laki tu tengok matahari jatuh tak lagi. Nabi suruh kita tengok. Masya-Allah. Rasulullah suruh laki-laki tu kita tengok, naik tengok atas tempat tinggi-tinggi sikit. Tu. Maka apabila dikata oleh seorang laki-laki itu, bila dikata laki-laki itu, dia kata matahari sudah masuk. Dia kata matahari sudah masuk dah, jangan jatuh dah. Tetap kala tu berjawab tetap kala dulu. Maka apabila jawab apabila lah. Bila dikatanya matahari sudah jatuh, nescaya berbukalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buka puasa. Buka puasa. Ni orang panggil ya dengan sebab khabaran. Khabaran seorang yang adil. Tu Nabi ambil buat kira. Buka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala atap pada Nabi, dan bukalah oleh segala sahabatnya, sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Tu dia. Allahu akbar. Boleh buka sarah tu. Masya-Allah dah. Sekat tu. Tetapi sungguh pun harus istidrak pada harus buka dah. Harus buka puasa. Bila orang royak, matahari jatuh dah, atau dengar suara hayya kukuk dah, ataupun cukup wirid kita dah, ataupun kita kira dengan kepandaian kita dah, siap dah. Tapi harus dah tu sebenarnya teka tu kita buka. Tetapi sungguh pun harus. Tetapi yang ahwat. Tetapi bermula yang ahwat. Ahwat ni apa? Yang terlebih beringat. Lebih hati-hati, lebih jaga-jaga lagi. Tu. Hak besen kena orang panggil ni panggil cumak lagi. Wingat laginya. Bukan waswas, wingat. Ya beza sikit tu waswas dengan beringat tu. Orang beringat berdoa jadi waswas. Jelah tu je ada badai sikit. Lapak ihtiyat dengan waswas ni je sikit je setara dia. Sikit sangat ya. Cuma jadi sampai ke waswas, hak tu bukan. Hak ni wingat orang panggil ihtiyat.
Tetapi yang ahwatnya, yang terlebih beringat, terlebih ikhtiar, terlebih hati-hati, terlebih jaga-jaganya ialah janganlah ia seorang tu berbuka puasa lagi. Hak comel beringat laginya, jangan dia ada buka. Ni orang Allah dengar Allah pok dah. Nanti nak boleh mulut dah watama. Duk gitu. Duk di mulut dah. Bila Allah sungguh pun dia mau dengar orang bepak tu harus dia mau buka dengan sebab zat. Tapi dia kata lebih beringat laginya jangan gaduh buka. Jangan gaduh buka, dia kata. Janganlah ia berbuka lagi malaikan kemudian selepas daripada yakin ia seorang, selepas daripada jelas hati ia seorang yakin akan masuk matahari. Kena yakin dulu. Yakin dulu. Maka yakin ni lagu mana? Kalau kita kata dia orang best siapa hayalah solat sikit kau. Tu kenapa dah? Muka duk teka Allah tu teka tu baru duk tahap zon je kita. Kalau sudah orang best sudah tu nampak gelak dah. Yakin dah. Hak tu dah yakin. Maka ya ihtiyat lagi jangan ya buka malaikat lepas pada sampai ke yakin. Sebab apa? Sebab kita gaduh nak bubuh mulut dah. Bila Allah hai salah. Tu tak nyanyi kita. Baik kita duk tahap yakin. Tu Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tu. Tinggal benda hak tak nyata tu pergi kepada benda hak nyata tu. Tu dia. Kemudian daripada yakin akan masuk matahari. Habis itu. Sebab apa jangan ia buka. Kita buat ilak sikit pada janganlah ia buka tu. Supaya lepas dan selamat daripada tersalah. Yakni supaya lepas dan selamat daripada tersalah. Lepas daripada tersalah. Sebab bila ginyata salah mari, zon kita tu mudarat tu. Maknanya kita zai ginyata salah, maka batal dah. Batal. Kita dengar hayat, tak apa dah boleh makan dah. Lepas tu khabar-khabar, hayat tu nak apa? Hayat tu nyakit. Hari ni dia nyakit. Nyakit dia kukuk awal sikit. Bila nyata lagu tu, puasa kita tu batal. Sebab kita pergi buka tu. Sebab tu baik kita nyata yakin sikit. Dah itu ke? Baik kita nyata duk kerawi yakinlah sikit. Tu dia. Tak yakin. Habis itu ni ingat kata sunat bersegera buka, segera sungguh. Sunat segera buka dia kata. Sunat segera buka puasa. Bila orang bapak bermulut, bukan maksud tu. Bukan maksud lagu tu. Segera buka ni makna setelah mula yakin jatuh matahari, kita jangan duk bertangguh-tangguh. Masa Yahudi lagu tu. Supaya Syiah ni lama. Syiah ni kera dekat gelak dekat Isya ni baru nak buka. Kira dia. Tu. Habis kata musannif rahimahullah, kemudian daripada yakin akan masuk matahari dan tiada haram makan dan minum sahur bagi yang zon atau syak akan kekal malam, kerana yang asal itu malam jua. Kok tu pula. Dan tiada haram. Bila kata tak haram ni duk tahu mana? Haruh ke makruh? Tak haram boleh. Dia sebut tak haram tu boleh. Boleh tu duk tahap mana pula? Yakni makruh. Bila kata tak haram ni dia boleh dah. Tapi bila sebut tak boleh dia kena tanya pula, boleh tahap mana? Boleh semata-mata haram ke boleh ke ada makruh? Kira pula. Maka tak haram dengan makna makruh. Dan tiada haram yakni makruh
Makan dan minum sahur, makan oleh seorang dan minum oleh seorang akan sahur. Makan sahur, kita kata kecek makan sahur. Sahur tu gapo? Sahur tu nama bagi makanan. Sahur tu kalau baca patah sahur kena nama bagi makan ni yang kita buat sahur. Gula nasi panggil sahur. Kalau suhur tu masdar, kena ke diri makan sahur tu. Suhur tu makan sahur. Ataupun tasahur, tu maksudnya makan sahur. Adapun sahur tu kena ke makan ni. Kena dah makan sahur tu, kena dah kita kata. Makan sahur. Asalnya sahur. Dan kali-kali dia sahur. Nampak tak dah? Boleh? Nabi suruh makan. Nabi kata tasahharu, hendak kamu makan sahur lah. Fa inna fis sahuri barakatan. Kerana dalam sahur itu, makan sahur tu ada berkat. Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Dalam sahur makan tu ada berkat. Jangan duk wasa gitu. Aku tengok orang malas makan. Jangan. Bangun juga, bangun. Telailah wata masuk teh dua. Ais tegak dua. Biasa berkat. Niat nak ambil berkat. Hak Nabi wayak. Niat nak ambil berkat ya. Bila lagi nak ambil berkat? Nah. Bulan puasa ni je. Dia cari berkat sikit. Tu. Habis itu. Sebab tu ya sahur ni ya kena gemar juga, ya kena bergemar juga. Ni sahur ni telur ya, telur renih. Sahur ni telur renih. Lepas tu buka puasa lauk 2 3. Gemar dia buka puasa je. Dia sahur malah lah kawan. Telur renih. Kalau sahur pun sedap lauk Dah. Sahur pun sedap. Aduh, lauk lain pula bukan lauk tu lah, lauk lain. Allah tak bangun buat tu masa saya weh. Bangun juga nak makan sahur sebab lauk sedap. Hengok dah orang panggil. Dia tarik orang tu biar diberkekalan sunnah tu. Sahur tu. Ni gapo ni? Kuah tak ni? Kuah hok buka puasa tu, kuah saja. Yang tu kena telur tadi. Malah weh. Tak apa. Tak gitu kan? Kalau lagu tu ya tak ada gemar mana tu sahur tu. Tak gitu. Ya nah? Mana? Ya sahur ni nak sedap yang kena ramai-ramai ya. Kena ramai-ramai ya. Kalau dengan seorang tak sedap. Malah lah dah. Kalau ramai ya rok pergi ramai-ramai apa dengan oi. Lepas tu kalau cuba boleh lagi ya, tunggu ramai-ramai nak makan sekali. Seolah kata tunggu. Lepas tu orang lain ni pun dia tahu kata demo tunggu, ya gaduh. Aduh, ni kita orang demo dulu, orang hidah dulu dah. Dan dulu orang hidah dulu. Tak mau nak bagi. Hok lama si pun je kira tak apa. Orang bagi lama-lama pun dah kuah-kuah. Tak gitu tu. Kalau dia pakat tunggu tu dia gaduh sikit. Dia bangun. Derah weh dia mau nak tunggu nak makan sekali ni. Dia pakat gaduh belaka juga. Tu sahur dah. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, Allah ni sahur ni satu. Maka makan sahur panggil tak apa ya kata makruh ya duk minum asalnya makan sahur ni sunat, tapi tekoh ni duk kacau nak makan lagi tak apa lagi, makruh lagi, tak haram lagi yang makan dan minum sahur. Bagi tak haram tu bagi takluk pada tiada haram. Tak haram tu bagi orang yang zon. Orang yang zon. Zon kat mana? Qalu. Atau syak atau pada zon serupa. Zon dengan syak ni serupa masalah ni. Adapun masalah buka puasa saat ni syak tak leh nah. Syak tak leh. Zon je boleh. Masalah makan sahur, zon tak apa, syak tak apa. Sebabnya kekal malai asal, dia ada malai lagi. Nampak tu dah?
Jadi bagi yang zon atau syak, tulis sikit apa? Betul zon dah. Yakni zon dengan ijtihad dia. Yakni zon dengan ijtihad dia. Zon dengan ijtihad dia atau dengan khabaran seorang yang adil. Atau dengan khabaran seorang yang adil. Habis itu. Tu Z bukan semata-mata Z. Ingat tu Z tu berlaku dengan ijtihad, bukan semata-mata perasih. Hak tu. Z ni ijtihad dia barulah ya zon. Wasa-wasa. Tu je. Duk wasa duk malai lagi. Wasa tak subuh lagi. Wasa tak cerah lagi. Wasa tak subuh lagi ni. Tu je wasa-wasa. Je zon. Atau syak, ragu-ragu hati. Masuk subuh tak pergi gitu. Zon dan syak akan kekal malam. Kekal malam. Apa makna? Tulis situ pada kekal malam. Yakni ia ragu-ragu atau berat sangka bahawa sudah masuk waktu subuh atau belum. Sudah masuk waktu subuh atau belum. Tu panggil. Dia sudah masuk berarti malam tu tak dah. Kalau tak masuk lagi berarti malam tak ada lagi. Jadi masuk subuh ke tak masuk lagi. Kecek mudah-mudah gitu ya. Tu orang panggil syok kekal malam. Nampak tu dah? Subuh masuk tak pergi tu ada depan sahau dah. Duk panas siap dah suk tu. Panas dah. Harap gas kata. Siaplah. Siap. Kalau panas nasib nak basi. Tiah. Makan. Masuk tak pergi ya tak? Masuk tak pergi. Tu syok. Wasadak lagi. Wasadak lagi. Tu hak tu zon. Tu zon. Tak apa kalau dia makan tekah dia syok lagu tu tak haram, tapi makruh ya. Makruh ya. Tu. Patutnya masa tu kena imsak dah kita tu. Kena duk berhenti, kena duk dalam keadaan beringat dah. Kena duk bercuci gigi dah seolah masa ni. Tapi duk makan lagi dalam syok dia. Tak apa, tak haram. Boleh makan lagi. Sebab apa kata tak haram? Ila pada tiada haram. Tak haram tu kerana yang asal. Kerana yang asal pada makan sahur itu ialah malam juga. Masih ada malam lagi. Masih ada malam lagi. Masih ada malam lagi. Maknanya malam dah ada. Tak? Kira asal. Kerana kita duk malam mari lama dah kan. Pada mari timur syok. Ya kira aku asal-asal ada oleh malam mari lagi, panjang lagi. Tak apalah kita makan, tak apa. Makan minum. Allah Taala kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana. Kalau dia tak tabayyana lagi baru duk syok zon je baru. Tu yang suruh makan lagi. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lain. Allah Ta'ala bila mula puasa dah perhabis sampai ke malam. Ya. Boleh? Gapo? Tu. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala lagi kerana asalnya malam juga. Habis kat tu mas'alatun. Ini satu masalah yang lain. Banyak masalah dalam kitab ni. Jika seorang makan sahur, jika seorang makan ia akan sahur, ia makan sahur, atau berbuka puasa,
atau pada makan sahur tu. Dia makan sahur atau berbuka puasa. Tapi kena kait tu makan sahur tu bila? Makan sahur tu tulis itu. Makan sahur yakni kita kata seorang makan sahur yakni makan sahur sebelum fajar pada sengkaan dia. Mungkin tak tahu lagi pada sengkaan, pada zon dia. Makan sahur sebelum fajar pada sengkaan dia. Dia makan sahur. Sengka dianya tak fajar lagi lah pada sengkaan dia. Tak subuh lagi lah pada sengkaan dianya. So, atau berbuka puasa. Berbuka puasa yakni buka puasa selepas jatuh matahari. Selepas jatuh matahari pada sengkaan dia. Selepas jatuh matahari pada sengkaan dia. Dia sengka kata jatuh dah. Dia buka tu dia rasa jatuh dah. Dia makan sahur, dia kata tak cerah lagi. Dia duk berasa tak subuh lagi. Dia buka puasa, dia rasa ngorek dah. Kecek lagi tu mudah-mudah. Nampak tu dah kena kait pada sengkaan tu. Sebab masalah ni kira di sengkaan dia dulu. Masya-Allah. Seorang tu makan sahur. Dia sengka kata tak subuh lagi. Dia buka puasa. Dia sengka kata tak ngorek lagi. Dia makan dan buka tu dengan ijtihadnya. Bukan yakin. Dia dengan ijtihad. Dengan takluk kepada makan sahur dan buka puasa tu. Dia makan sahur tu pun dengan ijtihadnya seorang tu. Ya ijtihad. Macam-macam lah cara wirid ke apa ke, cara lepas maridah. Buka puasa pun dengan ijtihad dia juga. Pada sengkaan dianya, dia kata ngorek dah. Tu pakai ijtihad dia. Faham tu dah? Dia buka puasa, dia makan sahur dengan ijtihad dia. Ijtihad ia dengan ijtihad nyo seorang. Ijtihad akan termapu bagi ijtihad. Ya ijtihad akan keadaan malam, keadaannya malam. Az-zahid keadaannya malam. Supaya dalam kitab Bughyah. Saya tahu. Keadaannya malam. Aduh. Ibarat ni supaya. Ya ijtihad akan keadaannya makan tu atau buka tu. Ya ijtihad akan keadaan makan atau buka puasa tu malam, yakni pada waktu malam lagi. Pada waktu malam. Kalau makan sahur pun ya ijtihad kata duk malam lagi. Kalau buka puasa pun ya ijtihad kata malam dah. Faham tak? Apa tak? Kalau makan sahur, dia berasa kata malam lagi. Kalau buka puasa, dia rasa kata malam dah. Tu suka ada malam. Ijtihad laka. Nampak tu dah? Kemudian lepas pada dia ijtihad, dia makan siap dekat ijtihad dia. Dia rasa masuk dalam matahari, dia buka puasa. Kemudian makanya tu salahnya. Kemudian maka nyata oleh salah oleh seorang tu. Salah dia. Salah yakni salah pada ijtihad dia. Nyata kata salah. Sia, tak ada masuk lagi kita kata. Baru nyata salah. Oh, tu dia. Jam apa? Tengok J tu masuk dalam zon juga tu. Tengok J sendiri tu masuk dalam tahap zon. Kita tengok J. Ngorek dah ni. Masuk dah ni. Tak lupa tengok jarum hak gerak tu. Dia pun buka. Jam apa? Nyata kata salah.
salah dia pada ijtihad. Nyata kata salah, bayyin khata'uh dah. Tu. Apa nak kata? Mana jawab tak jawab lagi jika tu yang nak gaduh. Bila kata jika ni kena cari jawab semua barulah reti masalah. Maka nyata salahnya, salah seseorang, salah pada ijtihad dia. Seperti nak misal bagi nyata salah. Nak misal bagi nyata salah. Nyata salah tu seperti bahawa jatuh makan nyok itu pada siang. Seperti bahawa jatuh berlaku. Seperti bahawa jatuh jadi berlaku oleh makannya, makan oleh seorang tu. Bukan makannya dah. Makan seorang. Dia nyata berlaku kata makan dia tu jatuh pada siang, tak lupa pada jatuh. Jatuh makan dia saat ni tu makan sahur masalah. Jatuh pada siang hari. Sebenarnya hak ni dia nak buat misal lagi ke? Sebab misal ke ni? Ya muka siang ni kira dua dah tu. Jatuh makannya pada siang. Kalau sahur pun jatuh kata makan sahur tu pada siang dah. Maknanya masuk subuh dah. Kalau buka puasa pun nyata kata jatuh makan dia tu pada siang lagi, tak ada segelak lagi. Apa tu dah? Tak. Tu. Buat gini, mudah faham. Betul pada siang tu kita buat begini. Kita waktu baik dua masalah lalu senilah binapok dua masalah pada siang, yakni kita kata nyata bahawa dia makan selepas naik fajar pada masalah sahur dan nyata bahawa dia makan sebelum jatuh matahari pada masalah buka puasa. Ala kulli hal dua masalah tu jatuh makan pada siang semua. Jatuh makan pada siang hari juga. Tak tu dah. Boleh. Tu nyata kata salah dah weh ijtihad kawan ni. Nyata salah. Apa nak kata nyata batal puasanya pada dua masalah itu? Ni jawab. Ni jawab jika seorang makan sahur dengan ijtihad dia masuk ngorek dah, yang buka puasa. Atau dia makan sahur tak masuk subuh lagi dia makan sahur. Khabar-khabar dia mengatakan cerah 5 minit dah ni subuh rebel 5 minit saat ni duduk makan lagi. Tu dia. Nyata kata ijtihad dia tu salah. Masalah. Tu nyatalah nascaya nyatalah batal puasanya. Puasa oleh seorang tu batal puasa dia. Ingat. Batal puasa. Kena qadha hari tu. Nyata batal tu pada tak lupa pada batal. Batal tu pada dua masalah itu. Ya kait mari sekali kita takdir dah tu. Batal pada dua masalah itu. Mana dua masalah tu? Yakni masalah nyata salah pada sahur. Jadi masalah nyata salah pada sahur dan buka puasa. Itu dua. Nyata salah pada sahur dan buka puasa. Jadi nyata salah di dua masalah tu batal kedua. Ni ada fatwa tu baik mari daripada orang tak bertanggungjawab. Yang kata orang bel tu boleh makan lagi. Makan sampai Allahu Akbar. Teruk nak. Depan lagi ada hukum. Kalau depan lagi tu ya ada.
Kalau orang beh pak duk dalam mulut kena wear tubik. Tak boleh makan lagi. Saya tak boleh makan. Lama minum air kau. Tak boleh. Tak boleh. Orang beh pak tak boleh dah. Nama telah usuk yang kata. Singa kata, perabi hok dalam hidayah tu. Tambah tak boleh dah. Perabi dalam bingit. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh makan di mula lagi. Dah. Kira lagu tu dah suh. Dah buat lagu tu. Demo lama je semua ni acak-acak ni. Tak leci tu. Ikan seekor lagi tak habis lagi terkerak lagi kata. Habis tu. Tak boleh weh. Kena jang wi kucing. Jang wi kepada kucing. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, nyata batal puasa pada dua masalah itu. Sebab apa kau nyata batal? Ilak pada batal. Nyata batal puasa dia kerana tiada kebilangan ni kaedah. Kerana tiada kebilangan bagi zon yang nyata salahnya. Ni kaedah. La ibrata bizanni al-bayyini khata'uh. Ni kaedah dia dalam kitab kaedah qawaid fiqh. Kerana dia kata tiada kebilangan, tiada dikira oleh syarak. Syarak tidak buat kira. Tak kebilangan, tak dibilang, syarak tak buat kira. Bagi zon sengkaan. Zon mana? Zon yang nyata oleh salahnya, salah zon tu. Bila kita zon, dia nyata salah, syarak tak buat kira zon tu. Tak apa tak? Nampak tak? Nah tu zon tak buat kira. Kita zon lepas tu nyata salah. Tapi zon tu nak ijtihad dah. Tu bukan zon perasaan tu, zon ijtihad dah tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala jaga tu batal puasa. Ni soalan ni masalah ni kena ingat masuk dalam otak dalam memori kita. Kerana soalan kadang-kadang jumpa acak. Soalan begini. Ya, soalan rupa-rupa ni. Tu habis itu. Tetapi jika tiada nyata suatu daripada halnya, maka sahlah puasanya pada kedua masalah itu. Tak apa pula weh. Tetapi dengan mana bahkan gitu ya. Tetapi yang ni bahkan jika tiada nyata suatu, jika tiada nyata baginya seorang tu, tak nyata baginya oleh suatu pun, tak nyata pun, tiada nyata oleh suatu pun daripada halnya han seorang, tak nyata gapo ni. Apa makna tak nyata suatu? Yakni tulis situ, tiada nyata salahnya dan tiada nyata betulnya. Tiada nyata salahnya dan tiada nyata betulnya. Kata salah pun tak nyata, betul pun tak nyata. Tak nyata pos sekarang. Jazai pak, ya buka. Buka pun tak nyata pos sekarang. Lepas tu tak wajib pula kena duk gigi, kena gigi peksak tanya orang. Tak wajib. Bukan kata lepas pada makan sahur dah wajib tak kena gigi tanya orang kata, "Hei, saat ni aku makan ni subuh dah lagi." Tak wajib cek siapa tara tu. Duk saya saja dia tu. Tiba-tiba tak ada nyata gopo sekarang bagi dia. Buka puasa siap dah. Tak ada nyata gapo kata ngorek ke belum ngorek, tak nyata apa. Betul dah. Kalau tak nyata apa, lam yabin syai'un, tak ada nyata apa suatu pun. Nak katakan maka sahlah puasanya. Tak apa pula. Maka sahlah puasanya, puasa seorang tu. Hak buka hari tu pun kena sah. Hak makan sehari tu pun supaya sah puasa.
Sah puasa dia. Sah tu pada kedua masalah itu. Sah puasa dia pada kedua masalah itu. Mana dua masalah itu? Jadi masalah makan sahur dan buka puasa. Makan sahur dan buka puasa dengan ijtihad. Nampak? Boleh? Itu masalah, masya-Allah. Tu hukum fiqh yang kata lagu tu ni syariat Nabi, syariat Muhammadiyah. Ni sebelum sampai ke hakikat pun kena lalu ikut syariat ni. Ni duk bahas tentang hakikat sengatingan syariat. Padahal hakikat itu adalah buah daripada syariat. Buah dia. Samarah dia. Samarah daripada syariat. Rahsia bagi syariat. Tu hakikat. Ni kita ni tak reti syariat. Dia kena reti. Ni syariat siapa? Syariat Nabi. Syariat Muhammadiyah. Tu. Tu dia. Sebab orang ngaji fiqh ni Allah Ta'ala akad juga darajat dia kerana dia sambut, orang panggil sambut syariat Nabi. Sambut nak saya baca syariat Nabi. Syariat Nabi mari tu dia boleh jaga turun lagi sapak nak cucu. Tu. Kalau tak ada ilmu ning orang panggil syariat tak terjaga. Selerak tak buat beh. Ikut kucak-kacir nak buat apa. Tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu ta'ala, sahlah puasa dia pada masalah, dua masalah itu. Habis kata, inilah perintahnya. Jika ada ia makan sahur atau berbuka, ia dengan ijtihad. Adapun jika ada ia makan sahur atau berbuka puasa dengan tiada ijtihad dan tiada nyata hanya pada dua masalah itu, sahlah puasanya pada masalah makan sahur kerana yang asal padanya malam juga. Dan sah dan tiada sah, kita jatuh. Dan tiada sah puasanya pada masalah makan berbuka kerana yang asal padanya siang juga. Tu. Yang awal tu kita terjatuh tu, dan tiada sah, bukan dan sah dah, dan tiada sah. Itu dia. Sekali lagi, inilah perintahnya, yang kata bermula inilah. Ini mana? Yani ini hukum batal puasa jika nyata baginya salah ijtihad. Buat gitu. Ini hukum batal puasa jika nyata baginya salah ijtihad. Ini hukum batal puasa jika nyata baginya salah ijtihad. Inilah hak kata batal puasa ni. Inilah perintahnya. Ialah pekerjaannya. Pekerjaan bagi orang yang makan sahur dan buka puasa. Ni pekerjaan dia. Ni perintah dia. Ni pekerjaan dia. Ni hak dia, ni urusan dia. Ni orang panggil, ni ngan hak dia ni kerja dia. Inilah kerjaan dia. Tapi kata perintahnya tu jika ni kait pada jadi perintahnya. Hak ni lah hukum dia. Kecek mudah kata. Inilah hukum orang tu. Kerjaan orang tu. Kata jadi hukum dan kerjaan tu jika ada ia seorang tu makan sahur atau berbuka, ia seorang berbuka atau makan dengan ijtihad, dengan takluk pada makan dan berbuka. Kalau dia makan sahur dan berbuka puasa dengan ijtihad, buat keputusan diri dia, dia peksa dah, dia selidiki dah, dia taharrin dah. Ada kitab bagi taharrin bijtihadin wa taharrin. Taharrin ni selidiki, peksa. Dia cek dah, orang panggil cek siap dah. Dia ijtihad dah, dia cek dah. Hukum hak dua ayat saat ni tu kira kalau dia ijtihad. Kalau dia ijtihad, maknanya kalau pergi makan dengan tak tahu kalau, tak ada ijtihad ke apa hukum pula hak tu.
Adapun ni masalah lah. Adapun jika ada ia seorang tu makan sahur atau berbuka puasa, makan dan berbuka tu dengan tiada ijtihad. Faham tak? Dia makan sahur dengan tak ijtihad. Dia berbuka puasa dengan tidak ijtihad, tidak buat keputusan diri, tidak menghalusi, tidak mengkaji, tidak selidiki. Dia tak cek. Dia makan tu. Bangun pak makan sahur, makan tak ada cek gapo dah. Asal ke bangun basuh muka, buka puyuk makan. Kalau buka puasa ke, yang masuk dalam rumah buka tujing, ambil manis tu baik buka. Faham tak? Buka. Dia perasan kata gelak dah. Oh, subuh dah bakal. Ini ngorek dah berkalinya. Buka tujing, buka macam. Atau orang panggil dengan tiada ijtihad. Apa hukum kalau tak ijtihad tu? Tulis dulu. Tiada ijtihad tu dua hukum. Buat gini. Hukum makan sahur dengan tiada ijtihad harus. Hukum makan sahur dengan tiada ijtihad harus. Dan hukum buka puasa. Dan hukum buka puasa dengan tiada ijtihad haram. Gitu. Nah. Ni kira dia hukum asal dulu. Sah tak sah ku kira. Sah tak sah suku kira. Tapi kira hukum asal. Ya buka tujing, ya buka peti, nak makan air, nak buka puasa dengan tak ijtihad haram. Sebab mudah puasa. Tapi ya tidur bangun nak makan sahur dia tak ijtihad haram. Sebab mudah buka mari dah lama. Nampak tak dah? Nampak tak bah? Gana? Ijtihad dengan benda tak ni? Tak mana lagi. Dengan wirid, dengan gapo, dengan benda sehingga hasil zon. Oh ya dah. Dengan wirid ke, dengan suatu kepandaian ke, dengan hayat kukuk ke, atau sebarang sebagainya ni masuklah J ke apa ni, tengok J ke apa. Atau barang sebagainya kita tengok J. Atau khabaran orang B tu panggil masuklah ijtihad belaka tu, masuklah zon. Nampak tu dah? Hasil zon dia bukan semata-mata zon, Gana. Biasanya tu tak apalah. Bila tu kata gih-gih. Lepas tu mengenai cek tercuba siap dah. Sebab kawan gi tu duk pulas 80 ya. Atau 40 ya duk gi. Kenapa lah ni kalau 80 tak baik. Lepas asal selalulah. Ni lepas asal kita tu macam-macam. Lepas asal hari ni pukul 4. Lepas asal esok pukul 5. Hai tak payah kira lagu tu. Ya kena bertetap. Hak tu tak asing hak tu. Kalau lepas asal demo pukul 5.30 orang best sungguh tak boleh kira lagu tu. Nampak tu dah. Orang jenis bawa kereta ya tahu. Lagi ingat kalau pergi asal orang baik asal semaya pak ya tu biar ya. Ya pasal bawa kereta tu macam hari lagu tu. Pajak ya tahu ya jijak. Lagu tu lah satu. Awak tu dah. Tu hasil zon tu orang panggil.
Kata musannaf rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jana maksud faham tak? Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhan arifin ya Allah. Agama ni besar. Agama ni besar. Tu. Habis. Hak reti pekon ni ya kedebe. Cara dia supaya pada kalangan sahabat pun tak supo. Sahabat bukan kata panah pekah belaka. Sahabat ni reti tapi hak pasing cang pekah ni tak banyak orang li dalam Madinah tu. Orang panggil fuqahaul Madinah. Pok sahabat ni tak banyak orang li. Pok tu pok kedebe yang dia merajak masalah ya. Siti Aisyah. Lepas tu apa itu? Rajak masalah. Bila masalah, rajak dia. Tak ingat apa orang. Tak ingat. Cik tengok lagi ada fuqahaul Madinah masa Nabi sahabat. Lepas tu Qurra tak banyak orang pula. Qurra qari tu hak Nabi jami, hak Nabi duk Nabi suruh mengaji Quran dengan dia tu. Balik ke sanad Quran tu naik buat ni. Kapal ke Nabi tu naik lalu kat dia ni. Quran pun mengaji Quran dengan dia. Dia baca dia okey. Orang lain boleh baca belakang tapi hok jadi sedap. Ibnu Mas'ud lepas tu. Tu Qurra dalam Madinah. Tak tahu tak banyak orang ni. Nampak tu dah. Pok panah faraid tak supo pula tanya pula. Ibnu Abbas lepas tu buat ni. Itu faraid. Ana? Yalah juga. Tu dia tak supo tak supo. Sebab tu jadi ilmu ni satu juga. Satu kelebihan. Pentingnya kena reti laku ada kita dah. Reti laku. Usul ni dia nak jaga akidah. Kalau akidah tak betul di mula, amalan banyak mana pun dia tak terpakai orang panggil. Dia nak tolong betul hak dalam tu. Tolong betul hak asas tapak tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, jadi dia makan sahur dengan tiada ijtihad dan tiada nyata oleh halnya kelakuannya seorang. Tak nyata yakni tiada nyata salah dan tiada nyata betul. Begitu. Tiada nyata salah dan tiada nyata betul. Salah pun tidak, betul pun tidak. Tak nyata gopo. Dia tak ijtihad. Hak tadi dia ijtihad dan tak nyata apa-apa. Sah puasa dia. Hak ni dia tak ijtihad dan juga tidak nyata apa-apa. Tak ada dia kata apa. Dia makan buka puasa tu kak. Duk bawa lehat tu. Tak ada bunyi beg apa misalnya. Ataupun tak ada apa. Siapa kepada isyo. Tak nyata gapo-gapo. Faham tak? Faham tak Bamak? Bamak faham tak Bamak? Tengah hari payah kita, tengah hari yang menak kita. Kena malas tak apa tak? Malas tak apa? Tak kira aku ni. Tiada hak nyata hanya seorang tak nyata. Tak nyata tu pada dua masalah itu. Pada takluk pada tiada nyata. Tak nyata pada dua masalah itu. Masalah makan sahur dan berbuka puasa. Masya-Allah. Kalau tak nyata apa nak hukum? Jawab bagi jika sahlah puasanya. Sah. Nascaya sahlah oleh puasanya. Puasa seorang itu sah puasa. Tapi sah tu takluk situ pada masalah makan sahur. Sah puasa pada masalah makan sahur ya. Masalah buka tak. Masalah makan sahur sah. Sebab apa kata sah? Kerana yang asal, kerana bermula yang asal padanya pada makan sahur itu, asal pada makan sahurnya ialah malam jua. Yang ni berkekalan malam lagi. Berkekalan malam lagi.
Faham tu dah? Allahu akbar jazakallahu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Malam ada lagi. Tak ada apa. Asal ada malam lagi. Dan tiada sah puasanya atau pada sah. Dan tiada sah puasanya, puasa seorang tu tak sah puasa pada masalah makan berbuka puasa. Tak sah pada masalah makan. Kalau dia tak ijtihad, haram lagi tak sah. Kalau tak nyata apa-apa tu, kalau tak nyata apa-apa lah, tak sah. Kalau dia makan sahur dengan tidak ijtihad, harus dan sah. Kalau tak nyata apa-apa, tak ada masalah. Nampak tu dah? Sebab apa kata tiada sah lah masalah ni? Ilak pada tiada sah pula. Kerana yang asal padanya pada makan berbuka puasa ni, asalnya ialah siang jua. Jadi berkekalan siang hari jua. Berkekalan siang hari. Siang hari dia ada lagi. Tak boleh. Kalau tak nyata apa-apa, sah pada masalah makan sahur, tak sah pada masalah berbuka. Apa hukum berbuka dengan tidak ijtihad? Haram. Apa hukum makan sahur dengan tidak ijtihad? Harus. Boleh? Habis itu. Tetapi istirahat pada sah puasa dia. Tetapi orang tu tetapi kata dia, jika nyata salahnya, nyata salah seorang, nyata oleh salahnya salah seorang tu, nyata salah bukan salah pada ijtihad, sebab ia tak ada ijtihad dimula lagi dah. Bila nyata salahnya seorang tu, nyata salah, nyata pada kedua masalah itu, pada dua masalah itu. Apa makna dua masalah itu? Tulis itu. Pada kedua masalah, yakni nyata makan sahur selepas fajar. Nyata makan sahur selepas fajar dan nyata berbuka sebelum jatuh. Dan nyata berbuka sebelum jatuh matahari. Itu maknanya nyata salah. Baru nyata. Dia makan sahur tu dia tidak ijtihad apa-apa. Harus. Tapi teka duk makan tu dia kata, "Hai, subuh 10 minit dah." Nyata salah mari. Dengan tidak ijtihad dia tu. Atau hoi mu duk buka apa tak ngorek lagi. Tu nyata salah mari. Padahal kalau tak nyata pun masalah buka tak sah mata dah. Tak itu kan? Tapi kalau dulu bukan tak sah, ya nyata mari tak sah pada masalah berbuka kerana asal ada lagi dia tak nyata apa-apa tu. Hak tu dia tak nyata apa-apa. Hak ni dia nyata salah. Dia nyata salah pada kedua masalah ni. Jawab wajiblah atas seorang tu qada. Wajib kena qada. Bila sebut kata wajib qada, puasa tak sah lah dah. Puasa tak sah. Wajib kena qada. Dia kata, "Hei, 10 minit dah orang bayar subuh. Untuk makan pol lagi." Siap. Puasa hari tu kena qada. Sah ke tak puasa itu? Tak sah. Tapi kena imsak. Kena imsak. Bukan kata, "Oh, bila tak sah boleh makan." Tak, dia kena juga hari tu pun. Kena imsak juga. Faham tak? Wajib atas dia kena qada. Dan jika nyata betulnya, dia nyata kata kena. Hak saat ni nyata kata salah. Dan jika nyata betulnya betul seorang, nyata oleh betul.
Betul tu kedua, yakni pada kedua masalah itu. Pada kedua masalah tu, dua masalah tu nyata betul. Kok mana nyata betul? Tulis itu. Tulis itu pada kedua masalah tu, yakni dia makan sahur dengan tidak ijtihad. Kemudian nyata bahawa ia makan sebelum fajar. Atau ia berbuka puasa dengan tidak ijtihad. Kemudian nyata bahawa ia buka selepas jatuh matahari. Jadi kena ke dia, maknanya gigi betul. Gigi betul lah. Gigi betul lah kau. Tak. Dia tak ijtihad, patut you kena. Ni kena. Apa nak kata? Maka tiada qada atasnya. Jawab jika. Hari ni ya lakah gini sebenarnya. Sebab tak qada ni ya kena kacau lagi. Tak qada tu sah ke tak sah? Ha tu seru pula. Ya kena buat gini. Maka tak batal puasa. Buat gitu. Maka tiada batal puasanya. Buat gitu. Maka tiada batal puasanya dan tiada wajib qada atasnya, atas orang tu. Buat gitu malah. Maka tiada batal puasanya dan tiada wajib qada atasnya, atas orang tu. Tak apa weh, kalau betul lah tu tak batal weh. Pelak. Dia bukan pelak. Dia tak serupa masalah semaya. Kalau kita ijtihad masuk kiblat, kita hadap kiblat. Sebelum pada nak semaya kena ijtihad hadap kiblat. Kena ijtihad dulu. Kiblat duk lightning. Kena check. Lightning. Belum pada nak hadap. Sebab menghadap kiblat ni masuklah syarat sah semaya. Kalau kita pergi semaya dengan tidak ijtihad, hadap semata-mata hadap, tak sah semaya kita. Walaupun lepas pada tu pergi betul lah dia kata, kena dah mudah hadap kiblat dah tu. Walaupun betul lah hadap pun tak sah. Itu masalah kiblat. Tapi masalah ni kalau tak ijtihad, lepas tu pergi betul lah kena sah weh. Tak serupa dua ni. Kok mana dia buat soalan tanya semula pula malam ni rasanya. Mula pula. Soal jika ditanya orang telah dahulu perkataan pada syarat sembahyang, itu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa 'amalin fadlan. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.